Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar subjek Polisi Kependudukan dan Demografi Malaysia akan membentangkan mengenai polemik penceraian akibat daripada keganasan rumah tangga di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya, Nur Syaliha, Nur Karul Nisa, Halimah, Nurul Wahidah dan Nur Jannah. Sebagai pengenalan, keganasan rumah tangga dapat ditakrifkan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang bertujuan untuk mengawal pasangannya dalam sepanjang tempoh perkahwinan atau hubungan intim. Contoh perbuatan yang boleh dianggap sebagai keganasan rumah tangga ialah melakukan keganasan fizikal seperti memaki, mencerca dan menghina. Tekanan yang dialami oleh pasangan menyebabkan berlakunya penceraian. Kes penceraian di Malaysia akibat keganasan rumah tangga ketika pandemik COVID-19 mencatatkan angka 23%. Negeri maju juga seperti Selangor dan Johor juga telah mencatatkan kes penceraian pasangan Islam paling tinggi akibat isu ini. Terusnya sorotan literatur. Menurut kajian Abdul Rashid, pada tahun 2023, institusi kekeluargaan di Malaysia mengalami peningkatan berkaitan kes keganasan rumah tangga. Kes-kes seperti isu penceraian, keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak di Malaysia menunjukkan peningkatan yang luar biasa pada tahun 2020 dalam kajian kes ini. Menurut kajian Nur Aslizawati Ayub pada tahun 2022, keganasan fizikal, emosi, ekonomi dan sosial merupakan bentuk keganasan yang berlaku dalam rumah tangga. Dalam laporan ini, beliau mengkaji 2 negeri iaitu negeri Terengganu dan Kelantan untuk melihat sejauh mana masyarakat di Terengganu dan Kelantan ni mengambil berat tentang isu keganasan rumah tangga. Hasil daripada kajian ini, beliau mendapati terdapat perbezaan yang signifikan. Oleh itu, kerjasama daripada semua masyarakat perlu untuk membendung masalah ini daripada terus berleluasa. Selain itu, menurut Faiza 2021, kes keganasan rumah tangga terhadap wanita perlu diberi perhatian yang serius untuk mengurangkan kes peratusan keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia kerana isu keganasan rumah tangga yang menjadi mangsa utama adalah wanita. Kesannya berlaku kecederaan fizikal dan mental sehingga seseorang mangsa tersebut mengalami kecacatan, trauma dan tekanan perasaan. Kajian lain juga mendapati bahawa keganasan rumah tangga memberi kesan negatif terhadap pemerkasaan ekonomi dan peluang pekerjaan wanita. Kerana wanita atau mangsa daripada keganasan rumah tangga ni kurang yakin dengan diri mereka, menyebabkan sebahagian wanita yang menjadi mangsa dalam keganasan rumah tangga membuat keputusan untuk menganggur, tidak bekerja kerana mereka kurang confident dengan diri sendiri, dengan kesihatan mental dan fizikal yang tidak stabil, boleh menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Hal ini boleh memberi kesan kepada pembangunan ekonomi dalam sesebuah negara apabila ianya tidak dicegah atau tidak diambil langkah seterusnya untuk membendung masalah keganasan rumah tangga yang semakin berleluasa di Malaysia. Untuk bahagian metodologi, kami menggunakan 2 data yang berlainan iaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini ialah data yang berasal daripada sumber asli. Sumber data primer ini dikumpulkan melalui borang soal selidik, pemerhatian data membuat. Kami menjalankan kaji selidik ini melalui Google Form. Kaedah ini dapat membantu kami dengan mengetahui pandangan responden. Seramai 25 orang responden yang terlibat iaitu 6 orang lelaki, 19 orang perempuan. Terdapat 2 bahagian dalam Google Form iaitu bahagian A berkaitan latar belakang responden, manakala bahagian B berkaitan pengetahuan isu perceraian. Bagi data sekunder pula, kami menggunakan jurnal, artikel, laman web dan sebagainya untuk mendapat maklumat yang lebih spesifik.
Terdapat beberapa faktor perceraian berlaku akibat daripada keganasan rumah tangga. Bagi pengurusan komunikasi yang normal adalah apabila pasangan bergelut untuk berkomunikasi sesama mereka dengan berkesan, ia boleh menyebabkan perselisihan faham dan kekecewaan yang boleh meningkatkan kepada keganasan. Sebagai contoh, pasangan mungkin bertengkar tentang perkara remeh, tetapi jika mereka tidak mempunyai kemahiran komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik, ia boleh menyebabkan keganasan fizikal. Selain itu, kehilangan mata pencarian. Kehilangan mata pencarian ini telah menjadi lebih berleluasa semasa pandemik COVID-19, di mana ianya menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan dan menghadapi masalah keuangan. Apabila seseorang pasangan kehilangan pekerjaan mereka, ia boleh menjejaskan hubungan yang boleh membawa kepada pertengkaran dan juga keganasan fizikal. Buktinya, secara anggaran, terdapat 30,000 jumlah individu yang hilang mata pencarian pada tahun ini berbanding 20,000 jumlah individu yang kehilangan mata pencarian pada tahun lepas. Selanjutnya, pandemik COVID-19 turut menyumbang kepada peningkatan kes keganasan rumah tangga di Malaysia. Dengan penutupan dan sekatan pergerakan, ramai pasangan terpaksa menghabiskan lebih banyak masa bersama di rumah. Bila mana mereka banyak menghabiskan masa di rumah bersama, mereka sebenarnya akan banyak berkongsi sesuatu cerita sehingga boleh membawa kepada ketegangan dan konflik yang meningkat. Akhir sekali, gangguan daripada pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga ini bukan sahaja berkenaan dengan wanita atau perempuan yang tiada ikatan dengan suami atau ahli keluarga. Bahkan, gangguan pihak ketiga ini juga boleh terjadi akibat daripada masuk campur daripada pihak ketiga seperti ahli keluarga atau rakan-rakan. Apabila rakan-rakan atau ahli keluarga campur tangan dalam hubungan pasangan, ia boleh menyebabkan konflik dan juga keganasan. Gangguan daripada pihak ketiga ini boleh sahaja dengan menghasut, menghalang, mengkritik, memujuk suami atau isteri untuk bercerai dan meninggalkan rumah untuk bersama dengan mereka. Buktinya, sebanyak 77,786 kes perceraian yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga yang telah dilaporkan dalam akhbar Metro Harian. Terdapat beberapa kesan keganasan rumah tangga, antaranya yang pertama adalah kecederaan fizikal. Mangsa keganasan rumah tangga mungkin mengalami lebam, luka, patah tulang dan kecederaan lain akibat penderaan. Kecederaan ini boleh berkisar dari kecil hingga mengancam nyawa dan boleh memerlukan perhatian perubatan. Selain kecederaan fizikal, keganasan rumah tangga juga boleh membawa kepada masalah kesihatan jangka panjang seperti sakit kronik, migrain dan masalah pencernaan. Kesan fizikal keganasan rumah tangga boleh memudaratkan dan boleh menjejaskan kualiti hidup mangsa untuk tahun yang akan datang. Selain itu, keganasan rumah tangga juga menjejaskan kesihatan mental sehingga ke tahap yang teruk. Mangsa keganasan rumah tangga boleh mengalami kebimbangan, kemurungan, tekanan, gangguan tekanan selepas trauma atau kecelaruan stres pasca trauma yang merupakan gangguan kecemasan yang teruk yang dialami oleh individu setelah mengalami peristiwa yang menyebabkan trauma psikologi dalam diri tersebut dan masalah kesihatan mental yang lain. Selain itu, keganasan rumah tangga juga boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga. Keganasan rumah tangga boleh memusnahkan kepercayaan dan keintiman yang telah dibina sejak awal lagi yang menjurus kepada keluarga yang sihat. Bangsa mungkin terpaksa meninggalkan rumah mereka dan memutuskan hubungan dengan ahli keluarga dan rakan-rakan demi menutup kesakitan dan penderitaan yang dilalui
tersendiri daripada diketahui oleh orang ramai. Akhir sekali, keganasan rumah tangga boleh membawa kepada peningkatan kes jenayah. Keganasan rumah tangga merupakan satu jenayah di mana pelaku boleh ditangkap dan didakwa dengan pelbagai kesalahan. Sistem perundangan boleh memberikan perintah perlindungan kepada mangsa dan bentuk perlindungan undang-undang lain. Sebagai contoh, terdapat 7,468 kes keganasan rumah tangga berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 5,260 kes. Terdapat beberapa strategi yang boleh membantu individu mengatasi pengalaman traumatik ini dan meneruskan kehidupan mereka. Bagi strategi yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Keganasan rumah tangga merupakan satu jenayah dan individu yang mengalami penderaan dalam rumah tangga harus menghubungi pihak penguatkuasaan undang-undang dengan segera. Pegawai polis boleh memberikan perlindungan dan membantu individu tersebut mendapatkan perintah sekatan terhadap pendera mereka. Dengan mengambil tindakan undang-undang, individu boleh memastikan keselamatan mereka dan mengelakkan daripada berjumpa atau berkomunikasi dengan pendera. Seterusnya, strategi yang kedua adalah mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Keganasan rumah tangga boleh meninggalkan kesan pada emosi secara mendalam yang boleh bertahan selama bertahun-tahun. Malah, ada juga segelintir individu yang sanggup untuk tidak berkahwin lagi kerana takut perkara yang sama berulang kembali. Perkhidmatan daripada pihak kaunseling boleh membantu individu memproses emosi mereka dan mengatasi trauma penderaan. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah menjalani rawatan pemulihan. Keganasan rumah tangga sering dikaitkan dengan penyalahgunaan bahan atau lebih tepatnya lagi ketagihan dadah. Pihak berkuasa boleh mengadakan program pemulihan dengan menyediakan individu dengan alat dan sokongan agar mereka dapat mengatasi ketagihan dan meneruskan kehidupan mereka. Sebagai contohnya, program keluarga bebas dadah yang dianjurkan oleh Pejabat Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Strategi yang keempat pula adalah melibatkan diri dalam komunikasi dua hala. Adalah penting bagi individu yang mengalami perceraian akibat keganasan rumah tangga untuk berkomunikasi dengan pendera dalam persekitaran yang selamat dan terkawal. Hal ini boleh membantu individu meluahkan perasaan mereka dan berusaha ke arah penyelesaian yang terbaik untuk semua orang yang terlibat. Sebagai contoh, menggunakan kaedah runding cara untuk membantu menyelesaikan masalah serta konflik dalam rumah tangga. Kebiasaannya, runding cara ini dikendalikan oleh peguam syar'i atau pegawai runding cara itu sendiri. Saya Nurjana binti Muhammad Idris, memegang nombor menteri S63460. Di bahagian data Google Form hasil kajian perbincangan kumpulan kami, iaitu kami menggunakan 25 responden, iaitu terdiri daripada 6 orang lelaki dan 19 orang perempuan. Di sini terdapat dua bahagian, iaitu di bahagian A latar belakang responden, iaitu terdiri daripada jantina dan juga umur. Di bahagian B pula adalah pengetahuan tentang isu perceraian akibat keganasan rumah tangga. Kajian kami berfokuskan kepada 3 persoalan, di mana apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perceraian akibat keganasan rumah tangga. Yang kedua, kesan-kesan daripada perceraian akibat keganasan akibat rumah tangga. Dan juga terakhir adalah apakah strategi yang dapat dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Seterusnya adalah bahagian A, iaitu berkaitan latar belakang responden, di mana terdiri daripada jantina, yang mana data menunjukkan responden sebanyak 6 orang lelaki, iaitu 24%, manakala responden perempuan pula adalah bersamaan dengan 19 orang, iaitu 76%. Di sini kita lihat bagaimana responden perempuan lebih cakna dan mengambil berat tentang isu perceraian yang disebabkan keganasan rumah tangga itu sendiri, disebabkan mereka merupakan mangsa terhadap keganasan tersebut, iaitu
kita lihat bagaimana mereka ditindas dan juga didera dari segi fizikal dan mental. Manakala di bahagian umur pula terdiri daripada 4 aspek, iaitu berumur 21 hingga 25 tahun iaitu 7 orang bersamaan dengan 28%. Seterusnya ada 26 hingga 30 tahun iaitu bersamaan 6 orang iaitu 24%. Seterusnya adalah 31 hingga 35 tahun iaitu seramai 5 orang sahaja. Dan juga yang terakhir adalah 36 dan ke atas iaitu seramai 7 orang, yang mana ia juga meliputi sebanyak 28%. Di sini kita lihat mereka yang berumur 21 hingga 25 tahun dan juga 36 dan ke atas lebih mengambil cakna dan juga mengetahui dan juga mengambil berat iaitu tentang isu kekerasan rumah tangga, kerana mereka ini lebih berpengalaman dan juga mereka sedar bahawa dalam lingkungan ilmu mereka ini, mereka adalah mangsa dan juga mereka adalah kategori umur yang terlibat dalam masalah seperti ini. Seterusnya kita beralih di bahagian B iaitu pengetahuan tentang penceraian akibat keganasan rumah tangga. Di sini soalan berkenaan pendapat iaitu apakah yang anda faham berkenaan isu penceraian akibat daripada keganasan rumah tangga, di mana kebanyakan responden menyatakan bahawa pasangan suami isteri bercerai kerana berlakunya perkara yang menyebabkan kecederaan atau memberi kesan buruk kepada fizikal atau mental pasangan tersebut. Selain itu juga responden berkata berlaku perceraian kerana tidak tahan dengan pasangan iaitu suami yang kaki pukul dan juga panas baran. Seterusnya masalah yang timbul dari penderaan sama ada fizikal atau mental telah mendorong kepada penceraian. Perkelahian antara pasangan suami isteri itu memang jelas sekali bahawa mereka faham dan juga begitu jelas bagaimana konteks perceraian ini disebabkan keganasan rumah tangga. Dan juga responden juga ada mengatakan bahawa ianya berlakunya sesuatu permasalahan di mana ianya melibatkan penderaan dari segi mental maupun fizikal. Seterusnya pergaduhan yang berlaku antara suami dan isteri, di mana suami seorang yang panas baran iaitu ganas dan juga seorang yang marah. Seterusnya mereka yang suka memukul anak isteri. Adalah soalan berkaitan adakah anda bersetuju faktor-faktor tersebut menjadi sebab kenapa isu penceraian yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga masih berlaku sehingga kini. Berdasarkan attachment di sebelah kanan sini kita lihat faktor-faktor seperti pengurusan komunikasi yang lemah, hilang sumber mata pencarian, pandemik COVID-19, gangguan pihak ketiga merupakan antara faktor yang menyebabkan berlakunya penceraian oleh keganasan rumah tangga. Disebabkan itulah kesemua responden iaitu 25 responden bersetuju iaitu bersamaan 100% bahawa faktor-faktor tersebut sangatlah tepat sekali bagaimana isu penceraian masih berlaku sehingga kini. Jadi kita lihat bagaimana punca-punca ini menyebabkan isu perceraian itu masih berlaku sehingga ianya berleluasa di dalam sekelompok masyarakat kita sehingga kini. Adakah anda bersetuju berikut merupakan antara kesan yang berlaku sekiranya isu penceraian tidak dapat dibendung disebabkan keganasan rumah tangga ini? Oleh disebabkan itu, kesemua responden iaitu 25 orang bersetuju 100% bahawa berikut merupakan kesan yang wujud sekiranya isu perceraian tidak dapat dibendung dan diatasi dengan sepenuhnya. Di sini terdapat 3 kesan yang kami fokuskan iaitu kecederaan fizikal dan mental terjejas, yang kedua keruntuhan institusi kekeluargaan, dan yang terakhir adalah peningkatan kes jenayah. Jadi jelaslah bahawa kesan-kesan ini sangat memberi impak dan juga kesan buruk ke dalam kehidupan pasangan dan juga di sekeliling kita, menyebabkan isu perceraian itu masih sukar untuk dibendung. Terusnya dan terakhir adalah kita beralih kepada adakah strategi tersebut yang dinyatakan dapat mengurangkan kes penceraian akibat daripada keganasan rumah tangga. Jadi di sini merupakan kesemua 25 responden iaitu bersamaan 100% amat bersetuju bahawa berikut merupakan antara strategi yang dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Malah usaha sama dari semua pihak sedikit sebanyak dan juga secara tidak langsung dapat membantu isu ini daripada berleluasa.
Jadi antara strateginya sudah tentulah pengukasan undang-undang, mendapatkan khidmat kaunseling bagi pasangan itu supaya dapat mengawal emosi dan juga membantu memulihkan fizikal dan mental mereka. Sebenarnya menjalani rawatan pemulihan dan juga komunikasi dua hala. Kesimpulannya, kes perceraian ini semakin meningkat saban tahun. Perceraian ini boleh memberi impak yang buruk kepada individu, keluarga, terutamanya anak-anak. Pengurusan komunikasi yang lemah merupakan faktor yang utama dalam berlakunya kes perceraian ini. Bagi menangani isu ini dengan melaksanakan pendekatan seperti perkhidmatan kaunseling, pengkaji berharap kes perceraian ini di Malaysia dapat diatasi dengan baik. Semoga dengan inisiatif yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan sesebuah keluarga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.